Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya Nurul Atikah binti Muhammad Zulkifli bersama-sama sahabat kumpulan saya iaitu Nurul Amirah binti Abdul Hadi dan Nur Syamimi binti Sepian akan membentangkan tugasan yang kedua bagi subjek PIMK 3083 iaitu berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Baiklah, sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah bimbingan iaitu Dr. Asri atas tunjuk ajar sepanjang kami menyiapkan tugasan kali ini. Baiklah, sebelum kami mengemukakan contoh-contoh pembahagian harta pusaka, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu definisi harta pusaka. Baiklah, pusaka ataupun al-miras dari segi bahasa pada makna al-masdar bermaksud al-baqa. Al-baqa itu kekal dan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang yang lain. Al-miras pada isim maf'ul pula bermaksud asal ataupun baki. Dari segi istilah pula, pusaka bermaksud sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati daripada harta benda dan hak-hak yang akan diwarisi oleh ahli-ahli waris iaitu pewaris disebabkan kematian pewaris, yakni kematian si mati. Ada pendapat yang lain menyatakan bahawa pusaka ataupun al-miras pada istilah ialah perpindahan pemilikan dari si mati kepada para warisnya yang masih hidup. Sama ada yang ditinggalkan itu berbentuk harta yang boleh dipindah maupun harta yang tidak boleh dipindah ataupun sesuatu hak yang ditetapkan oleh syarak seperti hak khiyar dan jual beli dan hak khisos. Okey, baiklah, saya akan mengemukakan dalil-dalil persyariatan harta pusaka. Pembahagian harta pusaka ni bukan kita buat saja-sajalah, tetapi ada persyariatan yang ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 176. Bagaimana surah itu diturunkan apabila berlakunya Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kalalah. Maka Nabi SAW menjawab, bukankah Allah telah menjelaskan hal tersebut? Dan Jabir ibnu Abdullah mengatakan, aku pernah sakit. Lalu Rasulullah SAW dan Abu Bakar datang dengan berjalan kaki menjengukku di Bani Salamah. Nabi menjumpaiku dalam keadaan tidak sedar akan sesuatu pun. Lalu beliau meminta air wuduk dan melakukan wuduk. Kemudian merenciskan, yakni bekas air wuduknya itu kepadaku. Maka aku pun sedar. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang akan engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengan hartaku? Apa yang harus ku buat dengannya? Saat itu, Jabir hanya mempunyai beberapa saudara perempuan dan tidak mempunyai anak perempuan. Kes pewarisannya adalah berdasarkan kalalah. Jadi, dalam surah An-Nisa ayat 176 ini diturunkan, selepas itu telah diturunkan. Ayat ini menyatakan berkenaan dengan hukum fatwa pembahagian harta itu berkenaan dengan kalalah. Yang mana dalam surah An-Nisa ayat 176 Allah berfirman yang mana bermaksud, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah ini bermaksud kalungan bunga, iaitu berasal daripada perkataan dari segi bahasanya iklil, yang bermaksud kalungan bunga yang dikalungkan di sekeliling kepala. Maksudnya apabila seorang itu mati, dia tidak meninggalkan waris, tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai datuk, moyang dan ke atas dan seterusnya. Dan dia juga tidak mempunyai anak, cucu, cicit dan yang ke bawah lah, tiada waris. Maka di sini Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Allah telah berfirman memberi fatwa berkenaan dengan kalalah, iaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Tidak kiralah harta itu berbentuk wang, tanah atau sebagainya, tetapi dia perlu dibahagikan sebanyak 1/2. Dan saudaranya yang lelaki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak. Maksudnya sekiranya saudara lelaki, adanya saudara lelaki, maka saudara lelaki perlu mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan, iaitu asobah. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, mempunyai saudara perempuan 2 orang, maka bagi kedua-duanya itu 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka itu ahli-ahli waris itu terdiri daripada seorang saudara lelaki
dan juga seorang saudara perempuan, maka bahagian seseorang saudara lelaki itu adalah dua bahagian seorang saudara perempuan. Iaitu saudara lelaki mendapat dua bahagian dan saudara perempuan mendapat satu bahagian. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 176. Surah ini berdasarkan sumber merupakan ayat terakhirlah yang diturunkan berkenaan dengan faraid. Jadi Allah telah memberi fatwa yang jelas kepada kita sebagai umat Islam untuk kita membuat panduan dalam membahagikan harta pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Nurul Atikah atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan tentang dalil pensyariatan pembahagian harta pusaka. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hiqu al-fara'id bi ahliha, fama baqiya fahuwa laula rajulin dzakari." Yang bermaksud, hendaklah kamu berikan faraid kepada ahli-ahlinya, apa yang berbaki maka untuk lelaki yang lebih utama. Riwayat Al-Bukhari. Jadi jelaslah di sini menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan soal pembahagian harta dan soal keadilan dalam membahagikan harta supaya tidak berlaku pergaduhan sesama saudara. Daripada dalil yang telah dinyatakan sebentar tadi, hal ini bertepatan dengan hikmah dan tujuan pembahagian harta pusaka mengikut hukum faraid. Antara tujuan dan hikmah faraid adalah, yang pertama adalah untuk memastikan keadilan terlaksana dan kehidupan keluarga si mati dapat diteruskan seperti biasa dan tidak berlaku kezaliman selepas itu. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, waris lelaki menerima lebih daripada waris perempuan disebabkan oleh tanggungjawab mereka dalam memberi nafkah dan lain-lainnya. Hak diberi seiring dengan tanggungjawab. Suami kepada isteri, bapa kepada anak-anak, anak lelaki kepada ibu bapa, datuk kepada cucu, dan begitulah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hak pusaka wanita adalah untuk dirinya sendiri. Mereka tidak bertanggungjawab untuk menanggung orang lain. Dan yang keempat, ia merupakan kaedah untuk mengelakkan ahli keluarga dan orang lain menggunakan harta si mati secara batil ataupun secara salah dan haram. Yang kelima, bertujuan juga untuk mengekalkan hubungan silaturahim kekeluargaan dan mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan yang berpanjangan. Apabila kita bergaduh ataupun bersalah faham, Allah Subhanahu Wa Taala telah berpesan dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak-anak yatim secara zalim, mereka pula akan masuk, mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Daripada surah An-Nisa ayat yang ke-10. Jadi sekiranya kita memperoleh harta pusaka melalui faraid, Islam turut menitikkan nilai rahmah dan ihsan. Kedua-duanya berpaksikan kepada kasih sayang dan kebajikan sesama manusia, terutamanya golongan yang lemah. Okey, seterusnya masuk pula kepada contoh situasi pembahagian harta pusaka. Okey, untuk kes yang pertama, seorang muallaf. Okey, si mati seorang muallaf telah meninggalkan harta sebanyak RM80,000. Si mati mempunyai seorang isteri dan tidak mempunyai anak. Warisnya yang lain seperti ibu bapa dan adik-beradiknya tidak beragama Islam. Jadi dalam kes ini, mengikut hukum faraid, hanya isterinya sahaja yang layak mewarisi sebanyak 1/4 bahagian, manakala bakinya 3/4 bahagian itu akan diserahkan kepada Baitul Mal. Kerana perkara yang menghalang daripada menerima faraid adalah murtad, membunuh orang dan berlainan agama. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada Nur Syamimi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya, Nurul Amirah binti Abdul Hadi.
Okey, baiklah. Kita bergerak kepada contoh pembahagian harta pusaka. Okey, contoh yang kedua ialah si suami telah meninggal dunia dan telah meninggalkan harta sebanyak RM100,000. Berikut merupakan bahagiannya, yang mana dia telah meninggalkan seorang anak lelaki, seorang anak perempuan serta seorang isteri. Ibu bapa kepada si mati ini masih hidup. Jadi waris bagi si mati ini ialah isteri, bapa si suami, ibu si suami, anak lelaki dan juga anak perempuan. Okey, dapat kita lihat dekat sini kadar bagi isteri si mati ialah 1/8 dan kadar bagi bapa si suami ialah 1/6 dan kadar bagi ibu si suami ialah 1/6 dan anak lelaki telah mendapat kadar sebanyak 2, manakala anak perempuan ialah 1. Dan peratus yang dapat kita lihat berdasarkan jumlah harta yang dimiliki oleh si suami ialah isteri mendapat sebanyak 12.50%, bapa si suami mendapat sebanyak 16.67%, ibu si suami mendapat 16.67%, anak lelaki mendapat sebanyak 36.11%, manakala anak perempuan mendapat sebanyak 18.06% dan membawa jumlah sebanyak 100%. Jadi si isteri mendapat sebanyak RM12,500, bapa si suami mendapat sebanyak RM16,670 dan juga begitu juga dengan ibu si suami iaitu 16,670, manakala anak lelaki telah mendapat sebanyak RM36,100, manakala anak perempuan mendapat sebanyak RM18,050. Jadi jumlahnya ialah RM100,000. Okey, berikut merupakan contoh pembahagian harta pusaka mengikut faraid kepada waris-warisnya. Seterusnya, contoh yang ketiga bagi pembahagian harta pusaka mengikut faraid. Okey, situasinya ialah Kasim ini telah meninggal dunia. Warisnya terdiri daripada seorang isteri, 2 orang anak perempuan, 2 orang anak lelaki, seorang saudara seibu sebapa perempuan dan 2 orang saudara sebapa lelaki. Okey, Kasim mempunyai sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 10 ekar yang bernilai RM200,000. Kasim ada membuat surat wasiat yang mengatakan sekiranya beliau meninggal dunia, separuh daripada tanah tersebut diberikan kepada anak perempuannya dan separuh lagi diberikan kepada 2 orang saudara lelakinya. Jadi kes pembahagian harta pusaka berwasiat bagi harta orang Islam ini di bawah bidang kuasa unit pembahagian pusaka dan penentuan waris dan bahagian masing-masing mengikut hukum faraid adalah seperti berikut. Okey, dekat sini kita dapat lihat bahawa waris bagi si mati ini iaitu Kasim ialah isteri, anak perempuan, saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa lelaki iaitu 2 orang saudara sebapa lelaki. Dan dapat kita lihat di sini ialah kadar bagi isteri ini ialah 1/8, manakala anak perempuannya mendapat kadar sebanyak 1/2 dan saudara seibu sebapa perempuan ialah asabah, manakala kadar bagi saudara sebapa lelaki telah gugur. Jadi dapat kita lihat di sini ialah jumlah harta yang diperolehi oleh isteri si Kasim ini ialah sebanyak 1.25 ekar, manakala anak perempuannya mendapat sebanyak 5 ekar. Kemudian saudara seibu sebapanya yang mana kadarnya sebagai asabah itu baki mendapat 3.75 ekar. Jadi jumlahnya adalah 10 ekar. Saudara sebapa lelaki ini telah gugur dan tidak mendapat apa-apa harta daripada si Kasim. Okey. Seterusnya kita mengetahui bahawa ilmu faraid ini sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Hal ini adalah kerana supaya kita ini yang pertama tidak tersalah mengambil hak orang lain yang disangkakan hak kita. Yang kedua, tidak bergaduh atau bertelingkah sesama saudara sendiri. Yang seperti kita tahulah bahawa harta ini dapat membuatkan seseorang itu bergaduh dan bermasam muka antara satu sama lain. Yang ketiga,
mengelakkan kita untuk memakan harta secara tidak sah atau haram, iaitu mengambil harta yang bukan kepunyaan kita. Dan yang keempat, mewariskan harta batil kepada ahli waris kita. Yang kelima, mengambil masa terlalu lama untuk menyelesaikan harta pusaka si mati. Yang mana kalaulah kita tak tahu tentang ilmu faraid ini, ia menyebabkan kita ini untuk lambat untuk menyelesaikan harta pusaka si mati. Dan yang terakhir, tidak merampas atau memiliki tanah atau harta kepunyaan orang lain secara batil. Maksudnya samalah yang mana kita memakan harta orang lain yang bukan kepunyaan kita. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.